Bismillahirrahmanirrahim. Kedudukan orang-orang bukan Islam di dalam negara Islam. Setelah kita membaca Piagam Madinah, Perlembagaan Madinah, yang disimpulkan di dalam piagam itu, yang pertama, memeterikan perjanjian persaudaraan di kalangan Muhajirin dan Ansar. Yang kedua, ikatan persaudaraan di kalangan tiap-tiap individu Muhajirin dan Ansar, disebut dalam perjanjian Madinah. Yang ketiga, kedudukan orang-orang bukan Islam yang bersedia untuk menjadi rakyat kepada negara Islam. Di sana ada orang bukan Islam yang rela duduk di bawah kerajaan Islam yang adil, dalam keadaan mereka tak masuk Islam, terus kafir, tapi sanggup duduk bawah kerajaan Islam, disebut ahli zimmah. Dan termasuk juga golongan muahad yang ada perjanjian damai dengan orang Islam. Termasuk musta'min, mereka yang minta aman di bawah kerajaan Islam, yang duduk sementara. Itu masuk dalam hukum dia. Yang keempat, perisytiharan negara Madinah sebagai negara Islam secara terang. Diisytiharkan Madinah adalah negara Islam. Ini disebut oleh Nabi SAW, menunjukkan bahawa kita kena isytihar negara itu Islam. Ini penting, sangat penting. Isytihar negara ini negara Islam. Yang ketujuh, meletakkan hukum yang tertinggi, ialah hukum Allah, Al-Quran, dan Rasulullah SAW, As-Sunnah. Mesti rukun negara Islam itu, yang pertama, hukum Islam, Quran dan hadis, hukum yang paling tinggi sekali. Mesti diisytiharkan hukum yang paling tinggi sekali. Apa yang berlaku pada negara kita pada hari ini, sudah diisytiharkan Islam adalah agama persekutuan. Cuma tak disebut hukum Islam hukum yang paling tinggi. Ini kelemahan. Kelemahan yang berlaku, tak ada peruntukan dalam perlembagaan mengatakan Quran hadis hukum yang paling tinggi. Ini kekurangan yang kita kena baiki. Bila diletakkan Quran dan hadis hukum yang paling tinggi, maka mana-mana hukum yang bercanggah dengan Islam dibatalkan. Ini ada dalam undang-undang diri negeri Terengganu, yang disebut dalam Idkhalul Muluk li Ta'dil Suluk zaman Sultan Abidin. Ini ada. Tetapi dihapuskan oleh British. British menghapuskan. Dan bila kita menang tahun 99, kita masuk balik dalam undang-undang diri negeri, hukum tertinggi Quran, hadis, ijma' ulama' dan qiyas. Kita letak. Tetapi nak beramal dengannya, terpaksalah mengatasi perlembagaan persekutuan, kerajaan pusat. Kita telah menunaikan kewajipan kita dalam perkara ini. Ini perkara yang sangat besar. Lebih penting daripada subsidi, lebih penting pada tanah, lebih penting pada segala-galanya yang kita perjuangkan. Tetapi orang kita tak faham apa pentingnya boleh tanah, boleh rumah. Meletakkan hukum Islam paling tinggi, hak tu tidak fikir. Ini kita kena sedar. Ini yang pertama kita kena tahu. Yang keenam, Rasulullah SAW telah bertindak sebagai ketua negara dan meletakkan dasar bahawa kepimpinan negara seterusnya mestilah orang Islam. Hendaklah disebut dalam perlembagaan, ketua kerajaan mesti orang Islam. Orang Islam syarat menjadi ketua kerajaan. Perkara 1 dan 2 telah pun dijelaskan. Adapun perkara yang berikut ialah kedudukan orang-orang bukan Islam dalam negara Islam. Berhubung dengan urusan orang-orang bukan Islam, Rasulullah SAW telah bertindak sebagaimana firman Allah Ta'ala, فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا wa in hakamta fahkum bainahum bil qist innallaha yuhibbul muqsitin. Maksudnya, maka jika mereka, yakni orang bukan Islam Yahudi, datang kepadamu wahai Muhammad SAW untuk meminta keputusan, maka hukumlah di kalangan mereka tentang perkara itu, atau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan memberi mudarat kepadamu sedikit pun. Dan jika kamu berhukum, maka berhukumlah di antara mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Ayat 42 surah Al-Ma'idah.
menunjukkan bahawa ayat ini menyuruh Nabi memberi pilihan pada orang bukan Islam. Di sini terdapat kekhilafan kalangan ulama. Apa maksud ayat ini? Ada ulama mengatakan sebab turun ayat ini berkait dengan hukuman zina. Apabila zina dalam Islam ada muhsan dan ada ghair muhsan. Zina muhsan mereka yang sudah berkahwin direjam sehingga mati. Rejam sehingga mati, rejam dengan batu sehingga mati. Ini pun rejam ni khilaf ulama. Ada ulama mengatakan sekarang boleh tembok. Tembok masuk rejam juga. Ada ulama mengatakan dok kena rejam dengan batu. Sebagaimana zahirnya. Ini boleh dibincang. Dan cara membunuh yang paling tidak menyakitkan. Yang kedua, ada ulama mengatakan sebab nuzul ayat ini ialah berkait dengan hukuman qisas. Tadi hukuman zina, di mana orang Yahudi di Madinah telah meminda hukum Allah Ta'ala. Mereka pindah. Apabila orang-orang bangsawan, ketua-ketua, pemimpin-pemimpin, raja-raja melakukan kesalahan zina, lalu mereka pindah hukuman daripada hukuman rejam, hukuman sebab 100 kali kepada yang belum kahwin, kepada hukuman diarak, dimalukan tengah orang ramai. Mereka pindah hukum Allah. Tiba-tiba bila Nabi memerintah Madinah, mereka nak cuba Nabi Muhammad SAW. Nak cuba Muhammad ni hukum apa? Lalu mereka bawa kisah ini kepada Nabi SAW. Lalu Nabi kata, aku hukum apa yang ada dalam kitab kamu. Apa yang ada dalam Taurat. Sila buka kitab Taurat. Menunjukkan hukuman Taurat ialah hukuman hak. Ini berkait hukuman hak mereka yang berzina. Ini satu kaul. Kaul yang kedua mengatakan, ayat ini berkait dengan hukuman qisas. Di mana orang Yahudi ada kabilah yang dianggap tinggi derajat pada kabilah yang lain. Di antara Bani Quraizah dan Bani Nadir. Sekiranya kisah itu mengenai Bani Quraizah, maka diringankan. Kalau kena Bani Nadir, diberatkan. Tidak adil. Maka Allah Ta'ala suruh mereka balik pada hukum yang asal dalam Taurat. Ini mengikut pandangan setengah ulama. Kemudian adakah ayat ini dikhususkan kepada sebab itu saja? Ada ulama mengatakan ayat ini berkait dengan kafir mu'ahad, kafir yang ada perjanjian dengan Islam. Adapun ahli zimmah tidak termasuk dalam hukuman ini, hukuman yang sama. Ada ulama mengatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Hukuman itu ialah mengikut lafaz yang umum, bukan sebab yang khusus. Hukuman ini berkait dengan semua orang kafir. Tak ke kafir apa. Bila mari, hendaklah diberi pilih pada mereka, sama ada mereka memilih syariat Islam atau mereka memilih undang-undang mereka sendiri. Ini pendapat yang paling kuat. Ada ulama mengatakan ayat ini dinasahkan oleh ayat yang selepasnya, wa anhikum bainahum bima anzalallah. Hendaklah hukum mereka apa yang telah diturunkan oleh Allah. Ada ulama yang mengatakan begitu. Ini khilaf. Tetapi mengikut kaedah siasah syariah, hukum syarak, hendaklah memilih keadaan-keadaan yang berbeza. Keadaan yang berbeza. Keadaan yang berbeza. Kalau keadaan itu berbeza, hendaklah dibezakan hukuman itu. Suasana yang umum, yang berbeza. Kalau boleh dipakai kedua-dua, tidak dinasakh. Itu lebih baik. Maka pendekatannya ialah kita pakai hukuman pilihan pada orang kafir. Sama ada mereka memilih hukum Islam ataupun memilih hukuman yang lain. Dikatakan berlaku di Aceh. Bila Aceh dia beri kuasa otonomi untuk melaksanakan syariat. Dibolehkan melaksanakan syariat hukuman qisas, hukuman ta'zir yang ringan, hukuman sebatan. Diberi pilih pada orang bukan Islam. Sama ada mereka memilih undang-undang Islam atau memilih undang-undang sibil. Undang-undang sibil kalau buat kesalahan kena penjara 4 bulan, 3 bulan, beberapa bulan ataupun setahun. Adapun undang-undang Islam dia ta'zirkan dengan sebatan. Sebatan bunyinya 100, bunyinya 80, bunyinya 40, 20. Tetapi sebatan yang beradab. Sebatan yang tidak mencederakan. Bukan sebatan sebagaimana undang-undang sibil. Bila sebut 2 rotang, 6 rotang, sekali sebab pecah kulit.
siapa KC, siapa kaurat, macam nak mati mereka yang kena sebab itu. Ini bukan cara Islam. Cara Islam ialah untuk memalukan sahaja. Sebatan tidak boleh mencederakan. Tidak boleh mencederakan. Bukan menyeksa, tetapi mendidik dan mengajar. Dia sebab di tengah khalayak ramai. Ini sebatan dalam Islam. Bila orang bukan Islam di Aceh diberi pilih, sama ada memilih syariat Islam atau undang-undang sibil, mereka memilih syariat Islam. Kerana kata mereka kalau pilih undang-undang sibil, kena dia 4 bulan, 5 bulan berpisah dengan anak isteri. Tetapi hukum sebab Islam ni sakit sekejap je, rasa malu je boleh tahan, boleh balik ke rumah. Lalu mereka pilih undang-undang Islam. Ini yang menakutkan mereka pada syariat Islam. Ini berlaku. Tidak syok lagi bila syariat Islam dilaksanakan, orang bukan Islam akan pilih undang-undang Islam. Kita jangan berdoli ke dia lah. Kita kena kira kita, kewajiban kita sebagai orang Islam. Dalam hal ini Rasulullah SAW telah diberi pilihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam menghadapi orang Yahudi, iaitu sama ada menyelesaikan masalah mereka yang tidak berhubung dengan peraturan umum, jika dirajuk atau menyerahkan masalah itu kepada mereka sendiri menurut peraturan mereka. Tetapi dalam masalah yang berhubung dengan peraturan umum, mereka hendaklah tunduk pada hukum Islam dalam negara Islam. Mereka bebas menganut agama mereka dan melakukan perkara-perkara yang dibolehkan oleh agama mereka yang tidak menjejaskan kepentingan umum, seperti adat istiadat perkahwinan, undang-undang keluarga dan makanan yang halal menurut agama mereka, walaupun haram mengikut Islam. Dalam hal ini menunjukkan bahawa Islam adalah terbuka pada orang yang bukan Islam. Ini peraturan yang ada. Kita kena sedar, di sana ada undang-undang yang umum, undang-undang jalan raya. Ini sama. Tak ada beza antara orang Islam dan bukan Islam. Undang-undang yang berkait dengan kebenaran berniaga, buka tanah, ini boleh disamakan antara Islam dan bukan Islam. Dalam perkara yang berbeza, umpamanya makanan yang berbeza, minuman yang berbeza, yang diharamkan oleh agama kita mengharamkan arak, mengharamkan daging babi. Ini bagi orang Islam. Agama mereka tidak mengharamkan arak dan babi, terpulang pada mereka sendiri, tetap boleh halang. Dengan syarat mereka jangan jual pada orang Islam. Mereka jangan tarik orang Islam makan babi dan minum arak. Ini kita kena sedar. Ada sempadan dan batas. Ini sempadan dia. Dan batas yang kita kena sedar. Perkara yang berkait dengan adat, nikah kahwin, makan minum, ini hak mereka dalam negara Islam yang kita tak boleh ganggu. Kita kena sedar tak boleh ganggu. Di mana ini hak kebebasan beragama. Dengan syarat jangan ganggu orang Islam. Kalau perkara babi siapa ganggu orang Islam menyebabkan penyakit yang berjangkit, hendaklah dibatasi perkara ini. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Pengisytiharan negara Islam. Negara Islam yang ditegakkan oleh Rasulullah SAW telah menyatakan keislamannya secara terbuka dan menyampaikan risalahnya ke seluruh pelosok dunia. Pengisytiharan itu dinyatakan kepada seluruh rakyat, sama ada Islam atau bukan Islam. Bagi yang Islam, mereka sama-sama mempunyai tanggungjawab dalam menegakkan negara Islam. Sementara itu bagi yang bukan Islam, mereka mempunyai kewajipan untuk taat kepada negara Islam tanpa dipaksa dan diberi hak yang sewajarnya. Menunjukkan bahawa Piagam Madinah, Perjanjian Madinah atau Perlembagaan Madinah yang dimeteraikan oleh Nabi SAW dengan semua rakyat, sama ada Islam dan bukan Islam, dinyatakan negara itu adalah negara Islam, kerajaan Islam secara terus terang. Kerajaan Islam yang menerima penduduk di kalangan orang Islam, yang menjadi tanggungjawab mereka bersama dengan negara itu, menjaga keselamatan, menjaga kedaulatan, mempertahankannya. Yang kedua, orang bukan Islam
yang bersedia menjadi rakyat. Mereka diberi hak kebebasan beragama mengikut cara agama mereka. Dalam masa yang sama, mereka hendaklah memberi hak yang sewajarnya, setia kepada negara Islam itu, walaupun mereka bukan Islam. Pernyataan secara terbuka ini juga menentukan sikap dengan negara-negara lain, iaitu sama ada menerima Islam dan menjadi sebahagian dari negara Islam, ataupun berdamai dan tidak menyekat kebebasan dakwah Islam, ataupun mengambil sikap bermusuh dengan Islam. Dalam masa yang sama, ada hubungan dengan negara lain, hubungan antara bangsa, hubungan antara negara. Sama ada negara lain itu bersedia menjadi daerah wilayah di dalam negara Islam. Di sana ada kalangan bukan Islam yang sanggup berada di bawah pemerintahan Islam. Diizinkan mereka duduk di bawah kerajaan Islam. Yang kedua ialah negara bukan Islam yang berdamai dengan negara Islam, yang tidak mengganggu dakwah, tak mengganggu kerja Islam di dalam negeri mereka yang dilakukan oleh orang Islam. Yang ketiga ialah negara musuh yang mengambil tindakan berperang dengan negara Islam. Itu tiga. Al-Quran dan hadis sebagai hukum paling tinggi. Di dalam Piagam Madinah telah dinyatakan secara jelas bahawa setiap permasalahan yang timbul hendaklah dirujuk kepada hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia prinsip yang terpancar dari dua kalimah syahadah dalam konteks negara. Sebagaimana individu orang persoalan berikrar dengan kalimah tauhid dan pengakuan bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Rasulullah. Jadi sebuah negara Islam mestilah meletakkan Allah sebagai Tuhan yang mempunyai kuasa hakimiyah, kuasa yang menentukan hukum syariat. Negara tidak berkuasa mengadakan hukum yang lain dari hukum yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah sebagai contoh pelaksana yang mesti diakui secara mutlak kerana ia adalah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijamin maksumnya. Kalau orang Islam, Islamnya mengucap dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Naik saksi bahawa tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah dan Muhammad itu Rasulullah. Mengaku dengan percaya. Itu orang. Negara pula mestilah mengisytiharkan hukum yang tinggi dalam negara itu ialah Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana-mana hukum dan undang-undang yang bercanggah dengan Quran dan hadis dibatalkan. Ini syarat bagi sebuah negara Islam. Kesimpulannya, negara Islam tidak diizinkan mengadakan beramal atau meluruskan sesuatu yang bercanggah dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya ia dilakukan juga, Allah mensifatkan sebagai kafir atau zalim ataupun fasik. Sekiranya sebuah negara itu tidak menjadikan hukum Islam hukum yang paling tinggi, maka berada dalam dua keadaan. Sama ada kafir ataupun zalim ataupun fasik. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ayat yang lain, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Dalam ayat yang lain, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Sekiranya negara itu tak percaya pada Islam, istihar tak percaya pada Islam, bila tak percaya pada Islam, maka jadi kafir, jadi bukan Islam. Sekiranya dia percaya pada Islam, tapi dia buat hukum lain, ataupun dia melaksanakan hukum syariat tidak ikut syarat yang betul, maka jadi zalim, ataupun jadi fasik. Jadi fasik ini tak sah jadi saksi. Itu syarat yang penting bagi sebuah negara Islam yang disebut di dalam Piagam Madinah, dalam Perjanjian Madinah, iaitulah hukum yang paling tinggi Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena sedar. Di sini kita kena membetulkan kerajaan Islam yang ada pada hari ini. Di mana kerajaan Islam yang ada pada hari ini asalnya adalah tanah air orang Islam. Tidak syak lagi tanah air orang Islam.
milik orang Islam. Banyak negeri di negara Arab, negara Afrika, negara Asia, dia bawah milik orang Islam. Dahulunya di bawah kerajaan Islam, kemudian dijajah. Setelah dijajah, menjadi kewajipan bagi orang Islam memerdekakan negara itu. Negara itu adalah tanah milik orang Islam yang tak boleh dinafikan. Tanggungjawab kita ialah mengisi negara itu dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, meletakkan asas dalam piagam, dalam undang-undangnya, hukum yang paling tinggi Quran dan hadis Nabi SAW. Ini sangat penting bagi kita. Masalah tak melaksanakan itu satu perkara yang lain. Sebagaimana seorang Islam yang mengucap dua kalimah syahadah. Bila mengucap dua kalimah syahadah, maka dia adalah orang Islam. Dia tak sembahyang, dia tak puasa, itu adalah maksiat, dosa yang besar yang berlaku. Tidak menafikan Islamnya selagi dia tidak menghina syariat Allah, dia tidak membatalkan hukum Allah, tidak mengatakan hukum Allah itu zalim atau sebagainya. Ini perkara yang sangat penting. Ketua negara mestilah seorang Islam dan bersifat dengan kepimpinan Islam. Antara syarat yang penting bagi negara Islam itu, pemimpinnya mesti seorang Islam. Rasulullah SAW telah bertindak sebagai ketua negara, memandangkan jawatan itu mempunyai kedudukan yang penting dalam negara Islam. Oleh itu, pimpinan selepas Rasulullah SAW mempunyai peranan untuk meneruskan amanah kepimpinan seperti yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Walaupun tidak menyamai kepimpinan Rasulullah, para ulama di sepanjang zaman telah membincangkan masalah ini secara mendalam, dan tafsir terperinci supaya tugas yang berat ini tidak diperkecilkan. Syarat yang penting bagi negara Islam itu, pemimpinnya mesti orang Islam. Tak boleh latih pemimpin orang bukan Islam. Mesti pemimpinnya seorang Islam. Disyaratkan Islam, sebagaimana syarat sah sembahyang yang pertama Islam, syarat sah puasa yang pertama Islam, syarat sah zakat yang pertama Islam, syarat sah sedekah yang pertama Islam, syarat sah haji yang pertama Islam. Itulah juga syarat sah jual beli yang pertama Islam, baru boleh pahala. Kalau syarat Islam tak ada, maka amalnya tidak sah, tidak ada pahala. Ini kita kena sedar. Syarat Islam ni sangat penting. Dengan sebab itu kita buka kitab-kitab fiqh, dia sebut syarat sah sesuatu amalan. Sembahyang syarat yang pertama Islam, yang kedua barulah perkara yang lain. Puasa syarat yang pertama Islam, lepas tu barulah perkara yang lain. Kalau syarat Islam ni tak ada, dia buat apa pun tak ada pahala. Tak ada pahala dan tak ada keberkatan sesuatu yang dibuat sekiranya tidak ada Islam di dalam syarat itu. Kita kena sedar, kerana amalan mereka yang tak Islam tak diterima oleh Allah SWT. Adapun seorang Islam yang fasik, seorang Islam yang jahat, walaupun dia tak buat amal yang soleh, ada peluang untuk bertaubat. Amal soleh yang buat boleh menghapuskan dosa-dosa kejahatan dia. Itu kalau orang Islam. Kalau orang tu tak Islam, tak ada asas langsung, tak ada asas nak bina dah atas apa kalau Islam tak ada. Maka amal soleh yang dia buat sekadar atas dunia saja, tak ada pahala untuk hari akhirat. Dalam dunia hari ini, ramai orang yang tamak kepada tugas ini tanpa perhitungan bahawa ia adalah suatu amanah di dunia dan akhirat. Para ulama telah menggariskan beberapa syarat penting untuk jawatan ini berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Di antaranya ialah yang pertama Islam. Ia menjadi satu syarat yang amat penting, kerana orang-orang bukan Islam tidak layak memegang jawatan ini. Firman Allah Ta'ala, la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'. Maksudnya, janganlah orang-orang yang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa yang berbuat demikian, maka ia bukan daripada Allah. Ayat ini sangat keras, mewajibkan orang Islam memilih pemimpin mereka orang Islam. Kalau orang Islam pilih orang bukan Islam jadi pemimpin mereka, maka putus hubungan dengan Allah SWT. Putus hubungan dengan Allah Ta'ala. Ini sangat berat, kita kena sedar. Dalam dunia hari ini, banyak orang tak kira masalah ni. Tak kira lah
Asal dia baik, sudah ada Islam pada apa. Ini garis sempadan yang Allah Ta'ala tetapkan. Dan firman Allah Ta'ala, وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Maksudnya, dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala tak beri jalan orang kafir menguasai orang Islam, mengatasi orang Islam. Ini syarat yang sangat penting. Orang-orang yang memegang jawatan ini mestilah orang yang beriman kepada keseluruhan ajaran Islam. Dan sememangnya telah menjadi adat kepada mana-mana negara, iaitu tidak melantik orang-orang yang tidak menganut ideologi negara sebagai pemimpin. Ini perkara biasa. Kalau negara yang liberal kapitalis, dia lantik pemimpin yang ikut ideologi liberal kapitalis. Kalau negara komunis, dia lantik orang pegang ideologi komunis jadi pemimpin dia. Maka bagi orang Islam, mestilah melantik orang yang berpegang dengan Islam. Kalau orang lain, dia tak latih orang yang tak ikut ideologi perjuangan dia, maka bagaimana kita orang Islam boleh lantik orang yang tak menganut ajaran Islam di dalam memimpin negara kita. Ini kita kena sedar perkara yang sangat penting. Hari ini bila orang Islam dia pengaruhi oleh ajaran sekularisme, ajaran yang memisahkan agama dengan politik. Agama suku, sembahyang dah, puasa dah, haji dah, pemimpin tak apalah ikut siapa dia pun. Ini satu kesilapan yang sangat besar, yang sangat besar dosanya, yang boleh menghilangkan sifat Islamnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum jahiliyah Mekah meneruskan tentangan terhadap Islam. Walaupun Nabi SAW berhijrah ke Madinah, mereka tak duduk di Mekah lagi. Tetapi mereka yang kafir di Mekah dan lain-lain terus menentang Islam, walaupun Islam sudah berhijrah ke Madinah. Sikap permusuhan kaum kafir Quraisy menjadi bertambah membara setelah Rasulullah SAW mendapat tempat yang aman dan teguh bagi menyatakan Islam dengan hijrah baginda ke kota Madinah. Mereka terus merancang dan bertindak menentang umat Islam. Orang-orang kafir Quraisy mengambil kesempatan menggunakan Abdullah bin Ubay, yaitu pemimpin munafik yang bercita-cita menjadi raja di Madinah. Walaupun rahsia beliau mengumpulkan pengikut telah bocor dan dinafikan olehnya, beliau tetap berusaha untuk memerangi Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum. Beliau sentiasa mencari peluang untuk menyakiti Islam dan penganutnya dengan mendapat bantuan dari orang-orang Yahudi. Di antara perkara yang digunakan oleh orang-orang kafir Mekah bagi menentang Islam ialah menggunakan pemimpin munafik Abdullah bin Ubay. Di mana Abdullah bin Ubay ini pernah dicadangkan menjadi raja di Madinah. Apabila penduduk Madinah masuk Islam, mereka menerima Nabi SAW bukan sahaja menjadi Rasul yang diimani, termasuk menjadi ketua kerajaan, memimpin negara. Menyebabkan Abdullah bin Ubay sangat marah. Dia berpura-pura jadi orang Islam kerana orang Madinah sudah masuk Islam. Dia menzahirkan dirinya sebagai orang Islam, tetapi hatinya bermusuh dengan Islam. Perkara ini diketahui oleh pemimpin musyrik Mekah. Lalu pemimpin musyrikin menggunakan Abdullah bin Ubay sebagai senjata untuk menentang Islam. Dan Nabi SAW tidak bertindak keras terhadap Abdullah bin Ubay dan pengikut-pengikutnya. Dibenarkan datang ke masjid, sembahyang berjamaah, mendengar ucapan Nabi SAW, dan dia berpura-pura sebagai seorang Islam yang kuat.
Sehingga bila Nabi datang, dia umum Rasulullah sudah datang. Nak tunjuk dia kuat sangat Islam. Tapi Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada dalam hati dia. Turun ayat-ayat Quran mendedahkan sifat orang-orang munafik ini. Walaupun Nabi tahu, Nabi biarkan dia. Kerana di antara pengikut-pengikut dia, lama kelamaan bila banyak mendengar ucapan Nabi, mendengar ayat Quran, ada yang bertaubat. Dan ada yang tidak bertaubat, termasuk Allah bin Ubay, dia tidak bertaubat. Nabi juga tidak bertindak ke atas Allah bin Ubay kerana takut jadi fitnah, menjadi fitnah di mana orang akan kata Muhammad membunuh sahabat-sahabat dia sendiri. Untuk elok dari fitnah, maka dibiarkan dia berada di Madinah. Kedudukan dia di Madinah digunakan oleh musuh-musuh Islam, menjadi spy, menjadi pengintip, dan membocorkan rahsia-rahsia orang Islam. Antara bukti yang menunjukkan sikap bermusuh kaum kafir Quraisy tidak berakhir ialah ancaman yang dibawa oleh Abu Jahal terhadap Sa'ad bin Mu'az yang sedang mengerjakan umrah di Mekah. Lantaran sikap kaum Quraisy tidak berubah walaupun umat Islam telah berhijrah ke Madinah. Para sahabat radhiyallahu anhum terpaksa membuat kawalan yang ketat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sentiasa tidur bertemankan senjata bagi menghadapi sebarang kemungkinan, sehingga turunnya firman Allah Ta'ala, wallahu ya'simuka minan nas, surah Al-Maidah ayat 67. Dan Allah memeliharamu dari gangguan manusia. Para sahabat yang bimbang keselamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam terpaksa mengadakan kawalan dengan senjata dan tidur dekat senjata kerana musuh boleh menyerang bila-bila masa sahaja untuk jaga keselamatan. Dan Allah Ta'ala menurunkan ayat wallahu ya'simuka minan nas. Allah Ta'ala memberi jaminan keselamatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun begitu, sahabat jaga juga. Menurut riwayat Al-Bukhari dan Muslim dan Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaga di suatu malam sedang aku berada di sampingnya. Aku berkata, bagaimana keadaanmu ya Rasulullah? Sabdanya, mudah-mudahan ada seorang yang soleh di kalangan sahabat-sahabatku mengawal aku pada malam ini. Tiba-tiba kedengaran seorang yang membawa senjata. Lalu Rasulullah SAW bertanya, siapakah itu? Sahabat itu menjawab, Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasulullah SAW bersabda, apakah yang berlaku kepadamu? Jawabnya, hati saya merasa bimbang keselamatan Rasulullah. Saya datang untuk mengawalnya. Lalu Rasulullah SAW berdoa untuknya. Nabi berdoa untuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini salah seorang sahabat dan salah seorang keluarga Nabi SAW yang asal dari Mekah. Salah seorang 10 sahabat yang besar. Di mana satu malam Nabi terkejut dan mendapati Sa'ad bin Abi Waqqas menjaga, mengawal Nabi SAW. Sa'ad bin Abi Waqqas ni kubur dia di Baqi', di Baqi' Madinah, menandakan dia mati di Madinah. Ada orang melawat Cina kata kubur dia di Cina, tak betul. Boleh jadi Sa'ad lain, wallahu a'lam. Sa'ad bin Abi Waqqas sahabat besar ni, dia tidak pergi ke Cina, tak pergi ke Cina, dan dia duduk pernah menjadi gubernur di Arab dan Parsi sama dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ada masa itu sahabat-sahabat yang besar bergerak tak lebih pada itu. Dan Sayyidina Umar panggil dia balik ke Madinah menjadi ahli syura, ahli mesyuarat.
dan dia wafat di Madinah, bukan di China. Para sahabat radhiyallahu anhum terus mengawal keselamatan Rasulullah SAW, sehinggalah turun firman Allah Ta'ala yang disebut atas. Rasulullah SAW bersabda kepada sahabatnya, "Ya ayuhan nas, insarifu." Itu buang alih itu salah. Insarifu. Ya ayuhan nas, insarifu anni faqad asamani Allah Azza wa Jalla. Wahai manusia, beredarlah kamu dariku, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah memeliharaku. Nabi kata, tak payah jaga akulah, Allah Ta'ala mengawal aku. Walaupun demikian, sahabat terus mengawal Nabi SAW. Itu mengikut riwayatnya. Allah Ta'ala beri jaminan keselamatan Nabi SAW. Walaupun Allah Ta'ala jaga Nabi, tapi sahabat-sahabat tetap menjalankan tugasnya untuk mengawal Nabi SAW. Ubay bin Ka'ab menceritakan apabila Rasulullah SAW tiba di Madinah bersama para sahabatnya, mereka telah diberi perlindungan oleh para sahabat dari kalangan Ansar. Tiba-tiba seluruh kabilah bersatu untuk menentang dan memerangi mereka, sehingga mereka sentiasa membawa senjata, sama ada di waktu malam maupun siang. Dan Nabi mai ke Madinah, di mana sahabat-sahabat kalangan Ansar, Aus dan Khazraj, yang telah berbai'ah, yang telah berjanji setia kepada Nabi SAW. Bukan saja mereka mengucap dua kalimah syahadah, mereka berbai'ah. Bai'ah Aqabah yang pertama, bai'ah Aqabah yang kedua, dan bai'ah Hudaybiyah yang terkenal. Mereka berjanji untuk mempertahankan Islam dan mempertahankan Nabi SAW dengan harta diri mereka dan keluarga mereka. Mereka menunaikan kewajipan ini. Mereka terus membawa senjata siang dan malam untuk mengawal Nabi SAW. Seterusnya keizinan berperang. Allah Ta'ala mengizinkan umat Islam berperang. Walaupun keadaan yang amat berbahaya dan mencemarkan kedudukan umat Islam dan negaranya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala masih tidak mengizinkan musuh bertindak sewenang-wenangnya mengikut kemahuan hawa nafsu mereka. Dalam keadaan di mana semangat kaum musyrikin begitu membara dan gangguan yang memuncak, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menurunkan wahyu keizinan untuk berperang. Akhirnya Allah Ta'ala turunkan ayat membenarkan Nabi dan sahabat-sahabatnya berperang. Sebelum tu ayat ini, mereka diperintah supaya bersabar. Bersabar mempertahankan diri mengikut kepada yang patut, tidak menyerang lagi. Setelah mereka duduk di Madinah, betapa dengan kuat Allah Ta'ala mengizinkan perang. Berhubung dengan perkara ini, Ibn Hisham rahimahullah telah menyebut dalam As-Sirah sebagai berikut. Ibn Hisham ialah seorang ulama yang meriwayatkan tarikh Nabi SAW yang terkenal. Dia sebut dalam kitab dia Sirah As-Sirah adalah Rasulullah SAW sebelum berlakunya bai'ah Al-Aqabah tidak diizinkan berperang dan tidak dihalalkan kepadanya pertumpahan darah. Baginda hanya diperintah supaya berdoa kepada Allah, sabar menghadapi perkara-perkara yang menyakitkan hati dan memaafkan kesalahan orang-orang yang jahil itu. Allah Ta'ala tak izin berperang. Allah Ta'ala suruh sabar. Nabi hanya berdoa saja, memaafkan mereka. Sedangkan musyrikin Quraisy terus melakukan tekanan kepada pengikut Islam, sehingga ia menjadi satu ujian yang besar terhadap pegangan agama mereka, dan terpaksa berhijrah meninggalkan kampung halaman mereka. Ada di antara mereka diseksa, ada yang keluar dari negeri Mekah untuk menyelamatkan diri dari tindakan musyrikin. Ada yang berhijrah ke Habasyah dan ada yang berhijrah ke Madinah
dan ke mana sahaja. Sahabat-sahabat yang lemah, dia benarkan berhijrah. Sebelum hijrah Madinah, hijrah ke Habasyah. Habasyah ni negeri Kristian. Negeri Kristian, tapi gaji dia adil. Gaji dia baik, Najasyi. Nabi suruh sahabat dia berhijrah ke Habasyah. Akhirnya Najasyi Raja Habasyah masuk Islam. Masuk Islam. Dan Nabi suruh berhijrah di mana sahaja. Kebanyakannya berhijrah ke Madinah. Orang-orang yang kuat boleh duduk Mekah. Setelah orang-orang musyrikin Quraisy terus-menerus memperlihatkan kebiadabannya terhadap kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan mendustakan nabinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyeksa dan menghalau orang-orang yang mengabdikan diri kepadanya, percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berpegang teguh kepada Islam. Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan nabinya berperang dan bertindak ke atas orang-orang yang zalim dan melampau itu. Dan ayat yang pertama diturunkan berhubung dengan keizinan berperang dan menghalalkan darah itu menurut apa yang disampaikan kepadaku dari riwayat Urwah bin Zubair dan lain-lain lagi di kalangan ulama rahimahullah ialah firman Allah tabaraka wa taala, udina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin ila an yaqulu rabbuna Allah walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum biba'd lahuddimat sawami wa bi'un wa salawatu wa masajid yuzkaru fiha ismullahi katsira wa la yansuranna Allahu man yansuruh inna Allaha laqawiyyun aziz alladzina immakkanahum fil ard aqamu as-salah wa atawu az-zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Surah Al-Hajj. Maksudnya diizinkan berperang. Allah Ta'ala izinkan berperang kepada orang-orang yang diperangi kerana sesungguhnya mereka telah dizalimi dan sesungguhnya Allah itu maha berkuasa untuk menolong mereka, yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka Mekah tanpa alasan yang benar kecuali kerana mereka berkata Tuhan kami hanyalah Allah. Sekiranya Allah tidak menolak keganasan sebahagian manusia dengan sebahagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang-orang Yahudi dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Dan sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya, dan bahwasanya Allah itu maha kuat lagi maha perkasa. Orang-orang yang juga kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf, berbuat kebaikan, dan mencegah yang mungkar, yakni kerja dosa dan jahat, dan pada Allah sahajalah kembali segala urusan. Ayat ini menyatakan beberapa perkara. Yang pertama menyatakan Allah Ta'ala mengizinkan Nabi dan sahabat-sahabatnya berperang, dan Allah berjanji untuk memberi pertolongan kepada mereka. Yang kedua, Allah Ta'ala dedahkan bahawa tidak ada kesalahan Nabi dan sahabat-sahabatnya sehingga mereka duanya, melainkan kerana mereka berkata Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, la ilaha illallah, menolak Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Itu dianggap sebagai satu kesalahan. Itulah yang betulnya. Dan sebab itu mereka dihalau dari Mekah. Dan Allah Ta'ala mengatakan bahawa kalau tak diizinkan berperang, nescaya manusia akan bergaduh antara satu sama lain dengan cara melampau. Bukan saja orang Islam, termasuk orang kafir sama kafir.
Orang musyrikin tak benar ahli kitab. Ahli kitab tak benar musyrikin. Yahudi tak benar Nasrani, Nasrani tak benar Yahudi. Akan melawan sesama manusia. Maka Allah Ta'ala izinkan perang sehingga Islam memerintah. Bila Islam memerintah, Islam tidak memaksa orang bukan Islam masuk Islam. Islam mengawal keamanan dan keselamatan. Berlakunya kebebasan beragama. Dalam masa yang sama berdakwah, mengajak mereka masuk Islam. Tak dipaksa. Allah Ta'ala memberi jaminan. Allah Ta'ala menolong mereka yang menegakkan Islam itu. Jangan takut. Walaupun kita tak paksa orang, Allah Ta'ala mempertahankan orang Islam. Allah Ta'ala menyebut, orang Islam bila dia memerintah negara, mendirikan kerajaan, kerajaan itu mendirikan sembahyang. Ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak putus dengan Tuhan. Yang kedua, menyuruh pada menunaikan zakat. Diambil dari mereka yang berada. Zakat ini adalah ibadah harta. Diambil dari mereka yang berada saja. Mereka yang tak berada tak dikenakan zakat. Begitulah orang kafir dikenakan cukai. Mereka yang berada dikenakan cukai. Mereka yang miskin, yang tak ada kerja tak dikenakan cukai. Ini konsep Islam di dalam mengambil harta negara yang diajar. Allah Taala tunjuk dalam Quran. Tak boleh ambil cukai dari orang miskin. Dan orang Islam menegakkan kebajikan, menegakkan perkara yang baik. Perkara yang baik disuruh, yang mungkar dicegah. Dicegah kemungkaran ini dengan lidah, dengan benci dan hati, kemuncaknya dengan tangan. Menguat kuasakan undang-undang Islam. Hukum qisas, hukum hudud, hukum ta'zir. Menghukum mereka yang mengerjakan maksiat, mengerjakan dosa. Sama ada dosa dengan Allah, dosa dengan manusia. Islam mencegah kemungkaran itu. Dan Allah Ta'ala jadikan semua kerja itu akan dikira pada hari kiamat. Termasuk dalam amalan manusia di atas muka bumi yang dikira pada hari akhirat kelak. Perkara di atas tidak perlu dijelaskan lagi. Kerana Bai'atul Aqabah yang kedua telah menyatakan secara jelas pemisahan perenggan di antara dua marhalah, iaitu marhalah berdepan dengan hujah dan marhalah dengan menggunakan senjata. Ia merupakan perkara yang telah ditentukan kepada harakat Islamiyah, ekoran dari kekuatan akidah yang disertakan dengan kekuatan tindakan jahiliah yang telah sampai ke peringkat di mana umat Islam harus menentukan tindakan secara berkebijaksanaan. Allah Ta'ala memberi dua jalan kepada orang Islam mengajak orang masuk Islam. Yang pertama secara dakwah, secara berhujah. Ini yang penting. Bukan berperang. Dakwah dan berhujah. Dia nak masuk Islam sila, tak masuk Islam tak dipaksa. Dan tak putus-putus berhujah. Yang kedua, bila musuh Islam itu terlalu zalim, mereka menyerang, mereka bertindak dengan ganas, maka Allah mengizinkan orang Islam berperang. Para fuqaha telah membincangkan hukum jihad ini secara panjang lebar dalam kitab-kitab mereka. Ia adalah wajib sehingga hari kiamat, seperti juga hukum-hukum lain, di mana di dalam setengah keadaan ia adalah fardu ain, dalam keadaan tentu ia adalah fardu kifayah. Berdasarkan sejauh mana kedudukan umat Islam dan bahaya yang menimpa mereka. Perkara perang disebut oleh ulama dalam kitab-kitab fiqh. Kitab fiqh ada sebut hukum perang dan jihad. Di antaranya ada adab berperang. Orang Islam berperang ada adab. Hanya membunuh mereka yang terlibat dengan peperangan saja. Tidak boleh membunuh orang tua, tak boleh membunuh kanak-kanak, tak boleh bunuh padri-padri, tak boleh bunuh mereka yang tidak terlibat dengan peperangan. Mesti membunuh musuh-musuh yang terlibat dengan peperangan saja. Ini adab Islam. Kemudian dia ada dua, fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain wajib atas setiap orang berjihad bila musuh sudah berada dalam negeri Islam.
Macam Palestin. Orang Yahudi sudah menakluk Palestin. Maka jihad jadi fardu ain kepada orang Palestin. Dan fardu ain kepada tiap-tiap negeri yang dekat dengan Palestin. Jadi fardu ain atas tiap orang. Kewajipan ini berpanjangan sehingga hari kiamat. Macam kewajipan semayang, kewajipan puasa, zakat dan haji. Fardu ain sehingga hari kiamat. Adapun orang Arab hari ini tak berperang dengan Yahudi, itu berdosa lah. Ada kupu duit, kupu kekayaan, kupu harta. Takut nak berperang, berdamai dengan Israel, iktiraf Israel. Ini semua bencana akhir zaman yang berlaku. Allah Ta'ala, Nabi sebut dalam hadis-hadis yang banyak, orang Palestin tak boleh ditundukkan. Walaupun mereka dikecewakan oleh jaran-jaran mereka orang Arab. Allah Ta'ala berjaminan, Nabi kata ada satu puak di kalangan umat aku yang tidak tunduk pada musuh-musuh Islam. Mereka ialah penduduk Palestin, Baitul Maqdis dan keliling Baitul Maqdis. Walaupun saudara-saudara mereka yang dekat mengecewakan mereka, mereka tidak tunduk pada musuh-musuh Islam. Ini jaminan Nabi SAW akan berlaku. Jihad fardu ain berlaku di Palestin dan berlaku di negeri yang dekat dengan Palestin. Jadi masalahnya orang Arab dia perang sama sendiri. Tak perang Yahudi, perang sama sendiri. Ini sudah jadi bodoh. Jadi bodoh. Ada orang kita ikut Arab juga. Arab ikut Nabi, kita ikut. Arab dah ikut Nabi, tak boleh ikut. Siapa pergi perang ni, perang kata pergi berjihad. Jihad apa? Lawan sama diri. Lawan sama diri. Ini sudah jadi kacau bilau. Orang Palestin duduk lawan Yahudi, kita bunuh sama-sama kita sendiri. Ini berlaku bencana orang Arab pada hari ini. Alhamdulillah kita di sini tak berlaku begitu. Jangan ikut contoh yang jahat. Yang baik ni. Allah Ta'ala mewajibkan jihad bila negeri Islam dijajah. Orang Palestin telah menunaikan kewajipan mereka. Kemudian jihad fardu kifayah. Fardu kifayah ni ialah kepada negeri yang jauh. Islam sudah memerintah. Islam sudah berkuasa. Berkuasa sepenuhnya, bukan kuasa sikit-sikit. Kuasa sepenuhnya dalam negara yang berkuasa. Maka kena atur pendakwah-pendakwah mengajuk orang masuk Islam. Bila pendakwah diganggu, disekat, maka wajib bagi kerajaan Islam menghantar bala tentera untuk melindungi pendakwah-pendakwah ini. Ini dia. Bila orang Islam jadi kuasa besar dunia. Hari ini, mereka ada atur tentera serang orang Islam. Kita dok, kita lemah dok bergantung kat mereka, bergantung pada kuasa-kuasa besar dunia. Sepatutnya orang Islam jadi kuasa besar dunia, menghantar bala tentera untuk melindungi orang yang dizalimi dan dunianya. Ini yang sepatutnya. Kita kena sedar. Penjelasan terhadap hukum jihad ini diberikan dalam keadaan di mana umat Islam telah mempunyai iman yang kuat dalam negara Islam yang melaksanakan hukum Islam. Sekiranya tidak menghadapi ancaman secara terbuka dan berdepan secara dekat. Jihad adalah menjadi fardu kifayah. Sebaliknya jika berada dalam keadaan yang berbahaya dengan musuh kalangan kafir atau murtad menakluki bumi Islam atau berada di perbatasannya dalam jarak yang dekat, maka jihad menjadi fardu ain. Bila musuh sudah ada dalam negeri, jihad jadi fardu ain. Wallahu a'lam.